Baik, kita kena buat satu eksperimen dengan bahan-bahan yang saya telah highlightkan di atas. Okey, nombor 1, tujuan eksperimen. Jadi, apa-apa saja sebelum awak mula, awak kena start dengan buat dia punya pemboleh ubah dulu. Okey, kita pergi kepada nombor 2 dulu. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Ingat sekali lagi cikgu pesan, jangan tulis PM, kena tulis penuh. Pemboleh ubah manipulasi ataupun dimanipulasikan. Pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, jadi manipulasi ni adalah yang kita ubah suai untuk dapat hasil yang berbeza. Pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil dia. Hasil eksperimen ataupun keputusan yang kita nak tengok. Okey, dan dimalarkan kedua-dua bahan pemboleh ubah yang pemboleh ubah dimanipulasikan yang kita kena fix. Apa benda yang kita kena fix pada pemboleh ubah manipulasi? Kita kena tetapkan dia dua-dua. So, kalau kita ubah dia, dia akan jadi keputusan yang lain tak jadi. Okey, macam mana nak kenal? Okey, pemboleh ubah manipulasi kita cari dah. Kita dapat dah hint daripada atas jenis bahan. Jadi apa bahan yang digunakan untuk eksperimen ini? Ia adalah serbuk besi dan serbuk sulfur. Jadi dua jenis bahan. Okay, jadi jawapan dia adalah jenis. Kalau nak tulis jenis bahan ataupun jenis serbuk ataupun serbuk besi dan serbuk sulfur. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tahu macam mana pemboleh ubah bergerak balas ni. Dia ada tulis sini dah kekonduksian elektrik ke apa ke. Kalau awak nak tulis kekonduksian elektrik pun diterima. Tetapi saya lebih suka kalau awak cerita hasil yang dapat daripada dalam eksperimen ini. Macam mana? Jadi kita cari satu hint. Dia kata mentol. Jadi bila mentol, sebenarnya kita nak tengok mentol ni kenapa fungsi dia? Menyala atau tak kan? Menyala atau tak menyala. Jadi pemboleh ubah bergerak balas dia, kita nak tengok mentol tu menyala ataupun tidak menyala. Jadi kita akan tulis nyalaan mentol ataupun mentol menyala atau tidak menyala. Antara dua tu. Sebab hasil dia antara dua lah. Sama ada mentol menyala atau tidak menyala. Tapi kalau bahan pemboleh ubah manipulasi, kita kena guna dua-dua bahan. Kalau guna salah satu, tak jadilah eksperimen. Eksperimen ni kita kena buat dua setting. Jadi itu kita kena guna dan. Yang ini kita guna atau. Dan pemboleh ubah dimalarkan, kejap lagi kita bincang di dalam gambar rajah eksperimen. Jadi, sebelum kita pergi kepada kaedah, kita akan buat tujuan eksperimen dulu. Jadi, tujuan. Untuk anda, tujuan ni. Jadi, dia mesti kita kena mula dengan perkataan untuk mengkaji ataupun untuk bolehlah untuk mengkaji. Okey, kita kena sambung apa untuk mengkaji? Pengkaji PM. Bukan PM. Okey, untuk mengkaji PB. Okey, untuk mengkaji PB untuk bagi PM. PM ni awak kena sebut dua-dua. Okey, jadi kita tulis untuk mengkaji. Untuk mengkaji. PB diam dah. Nyalaan mentol. Mengkaji nyalaan mentol bagi PM dia sebut dua-dua. Bagi serbuk bukan serbuk kepingan besi serbuk besi. Serbuk besi dan serbuk sulfur.
Gitulah. Okay, ingat cara dia untuk mengkaji PB bagi PM. Sebutkan kedua-duanya. Kalau dia tidak bagi tahu di dalam ayat ni. Kalau you dok cover pada apa? Ni pada soalan C ni you dok cover untuk mengkaji bla 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 bla. Kalau you dok cover gitu, awak kena buat cara macam saya ajar. Tapi kalau dia cover sini berdasarkan penyataan beri, mereka bentuk menggunakan penenun Bunsen untuk mengkaji ataupun untuk menguji bla 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 bla, ia tulis kat belakang ni. Jadi awak boleh ambil terus untuk menguji atau untuk mengkaji ayat dia. Boleh ambil. Kalau tidak boleh ambil, guna cara yang saya cover ni untuk mengkaji PB atau untuk menguji. Pun boleh. Mana-mana yang sesuai untuk menguji PB bagi PM. PM pun boleh ubah manipulasi, mesti disebut dua. Kena cover dua-dua. Okey, itu tujuan. Seterusnya adalah mengenal pasti pun boleh ubah, kita sudah buat, dan kaedah. Okey, macam mana nak buat kaedah dia? Lukislah. Macam mana? Macam mana nak lukis? Okey, saya ambil warna purple biar semangat sikit. Okey, jadi kita ada dua jenis serbuk. Jadi dan dia bagi serbuk besi, serbuk sulfur, mangkuk pija. Jadi nampak dah. Dalam mangkuk pija lah kita akan bubuh serbuk tu. Jadi kita letak mangkuk pija, kita masukkan serbuk. Serbuk kita kena buat titik ya. Jangan buat serbuk ni awak buat dash. Dash ini bermaksud cecair. Sekarang ni dia adalah serbuk. Serbuk awak kena buat titik. Okey. Jadi kita ada dua mangkuk pija lah. Satu kita letak serbuk besi, satu kita letak serbuk sulfur. Okey, jadi kemudian dia ada benda pula. Elektrod karbon. Elektrod karbon ni sejenis elektrod, dia bentuk macam besi macam gini. Okey. Buat dengan pembaris tau. Ni saya buat freehand ni. Kadang wuduh sepang. Okey. Sebenarnya pastikanlah awak kena wabah lah dalam ni biar dia jadi bentuk petok biasa comel. Jangan diganggu dengan titik-titik-titik tu. Okey, kemudian dia sebenarnya nak buat lita tau. Kemudian dia kata ada sel kering. Sel kering ialah bateri. Kalau awak nak lukis dia mesti ada wayar lah. Wayar. Okey. Simbol untuk sel kering, bentuk dia macam ini. Satu yang panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Biar tepuh. Gitu. Itu maksudnya sel kering. Jadi kita sambung naik ke atas. Satu panjang, satu pendek. Satu panjang, satu pendek. Nak buat sepasang saja pun tak apa. Ni saya buat sampai 4 batang. Okey, tak apalah. Okey. Kemudian benda lagi dia tak guna. Dan mentol. Mentol. Macam mana nak lukis mentol? Kalau simbol untuk mentol dia adalah bentuk bulat. Okey. Simbol dia bentuk bulat. Banyak pula bulat saya. Satu je bulat dia. Dan kita buat. Kejap saya betul sikit. Banyak benar bulat dia ni. Gitu je. Okey. Kenapalah saya lukis. Okey, awak buat bulat gini. Buat bulat macam gini. Okey. Itu maksudnya mentol. Dan penenun Bunsen. Penenun Bunsen ni untuk benda. Okey, sebenarnya bila ada lita, maksudnya dia ada Swiss. Bila ada lita, dia ada Swiss. Okey. Dan penenun Bunsen, kita lukis di bawah lah. Sebab kerja penenun Bunsen ialah panaskan. Dia awak kena tulis. Panaskan dengan penunun Bunsen. Buat label dua-dua. Panaskan dengan penunun Bunsen. Okey, saya sambung penerangan dengan video yang seterusnya.